Multiverse ada yang kata lagi best daripada Spider-Verse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up my good people? Okay, ini merupakan percubaan kedua aku untuk buat review Spider-Man Across the Spider-Verse. Sebab sebelum ni aku ada buat, minggu lepas aku ada buat sebenarnya video ni. Tapi lepas tu halfway through tiba-tiba mikrofon habis bateri pula. So macam dalam video tu dia ada half part yang tak dengar suara aku. Then terus macam aduh malasnya nak buat balik apa semua kan, masa dah kesetukar semua. Tapi macam fikir nantilah, tunggulah bila ada masa lagi kan. So minggu ni barulah free, barulah sempat aku nak buat review untuk filem Spider-Man Across the Spider-Verse. Walaupun dah hampir dekat 2 minggu, baru nak masuk minggu kedua nak ditayangkan di Pawagam. Dan ya, harap-harapnya masih ada lagi yang nak menonton review aku berkenaan filem ni, walaupun akan keluar satu lagi filem berkenaan multiverse, superhero multiverse, iaitu The Flash pada minggu ni juga, iaitu dalam 15 hari bulan Jun 15 ke 14 bulan Jun, tak silap aku, hari Khamis ni. Okay, so perspektif dia agak berbeza lah bila aku tengok ramai member-member aku yang review filem The Flash banyak bagi feedback yang bagus, even kata on par dengan Spider-Verse, which is aku rasakan macam Spider-Verse tu dah cukup memang terpaling bagus, dia punya terpaling power, dia punya cerita pasal multiverse yang disampaikan. So aku tak tahu macam mana The Flash tu dia nak on par pula ataupun nak lebih bagus daripada Spider-Verse ni. So ya, apa pun kita fokus dengan review Spider-Verse dulu sebelum kita pergi ke The Flash pada minggu depan nanti. Sebelum tu aku bacakan dulu sinopsis sedikit untuk filem Spider-Man Across the Spider-Verse. Sekejap aku Google jap. Okay, ni basically dekat Google lah dia punya sinopsis sebab very generic untuk orang yang tak tahu. After reuniting with Gwen Stacy, Brooklyn's full-time friendly neighborhood Spider-Man is catapulted across the multiverse, where he encounters a team of spider people charged with protecting its very existence. However, when the heroes clash on how to handle a new threat, Miles finds himself pitted against the other spiders. He must soon redefine what it means to be a hero so he can save the people he loves most. Okay, itu basically the general sinopsis untuk filem Spider-Man Across the Spider-Verse yang merupakan sequel kepada filem animasi Spider-Man Into the Spider-Verse pada tahun 2018. So, okay. Generally, kalau most of aku punya follower, dia dah tahulah pendapat aku tentang filem Spider-Verse ni. Which is dah keluar dekat Buzzpop, dah keluar dekat TikTok aku. Ini barulah review yang lebih into the depth berkenaan kenapa aku suka sangat filem Spider-Verse ni, Across the Spider-Verse ni. First, memang aku tak nafikan, ni semua orang dah tahulah, this is the best multiverse story after Everything Everywhere All at Once. Kalau macam Everything Everywhere All at Once, dia menceritakan tentang if you are not this, then you are that. Maksudnya kalau kalau pilihan kau bukan yang ini, so engkau akan menjadi orang yang macam ni. Untuk filem Spider-Verse ni, dia berkenaan macam if you don't do this, you will not become that. Macam tu tau. So dia bermain dengan event mengapa Spider-Man menjadi Spider-Man. So kalau tengok dalam sejarah Spider-Man, dia menjadi Spider-Man selepas dia kecewa ataupun dia menyesal sebab dia tak dapat nak menyelamatkan orang yang dia sayangi, especially Uncle Ben lah. And then kalau macam Gwen Stacy punya part, dia tak dapat nak selamatkan Captain Police yang juga ayah dia. Dan ada juga beberapa Spider-Man yang macam dalam The Amazing Spider-Man pun sama juga. Filem pertama dia tak dapat nak selamatkan Captain Stacy daripada dibunuh Lizard. And then itulah dia destiny kepada setiap Spider-Man yang ada di mana-mana universe. Diorang kena ada pengorbanan barulah mereka boleh jadi Spider-Man. So inilah dia macam plot utama atau tunjang utama sepanjang filem Across the Spider-Verse ni, tentang macam mana kalau kau tahu kau kena sacrifice someone, adakah kau sanggup untuk sacrifice someone semata-mata untuk kau menjadi seorang superhero. Dalam filem ni Miles, okay, bit spoiler alert kepada yang belum tonton, mungkin boleh mute dulu sekejap ke apa ke. Miles perlu dia pada awal filem ni ditunjukkan lah waktu Miles pergi ke multiverse kan, dia orang pergi ke
dunia Spider-Man India. Okay? Bila dia pergi ke universe Spider-Man India ni, Spider-Man India ni sepatutnya tak boleh nak selamatkan, tak berjaya nak selamatkan Captain Singh, iaitu ayah kepada girlfriend dia, Gayatri. Spider-Man India nama dia Pavitra Prabhakar. Tapi Miles dia selamatkan Captain Singh. So dekat situ dia dah create satu canon events yang disrupt the universe, sebab benda tu tak sepatutnya terjadi. Captain Singh sepatutnya mati supaya Spider-Man India boleh terus menjadi seorang Spider-Man. So itu dah macam dia ceritakan juga macam mana Miles back at his home, back at his universe, dia kena berhadapan dengan pengorbanan kematian ayah dia yang juga merupakan seorang Captain Polis. So itulah cerita dia, which is yang aku rasakan macam dia walaupun konsep multiverse, tapi dia menekankan tentang takdir yang tidak sepatutnya engkau hadapi. The fate that you are not meant to be. Sebab, again, spoiler alert, Spider yang gigit, Spider yang memberikan Miles kuasa tu, yang mempunyai nombor 42 sejak daripada filem yang pertama, dia tunjuklah nombor 42, 42, benda 42 kan. Rupa-rupanya Spider itu adalah daripada Universe 42, Earth 42. Iaitu Earth di mana sepatutnya Spider tu dia gigit Miles di universe tu, bukan Miles yang watak utama dalam filem ni sekarang. So dekat situ macam nak bagi tahu, kau tak sepatutnya pun jadi Spider-Man. Kalau kau tak jadi Spider-Man, Spider-Man Peter Parker still hidup lagi dekat dalam filem first. Dan kalau kau tak jadi Spider-Man, dekat Earth 42 akan dah ada dah Spider-Man diorang. So bila Spider tu dibawa ke dunia Miles, dan Spider yang dekat dalam Earth 42 tu tak dapat nak gigit Miles dalam dunia tu. So dekat dalam dunia tu tak ada Spider-Man, dunia jadi kacau bilau. So ya, itulah dia punya jalan cerita plot utama dia, dan macam mana watak Miguel O'Hara, iaitu Spider-Man 2099, diorang dan juga bersama Spider People, Spider Society yang lain perlu menghalang Miles daripada create banyak lagi canon events yang boleh disrupt universe yang lain. Okay, itu jalan cerita dia lah. Okay, kita stop cerita pasal jalan cerita. Memang aku cakap betul, first, the story is really good. Walaupun ada banyak cameo lah, easter egg apa semua kan, tapi aku tak rasakan benda tu macam benda yang paling utama yang aku suka dekat dalam filem ni. Benda paling utama yang aku suka dalam filem ni is really the story, the multiverse story, the multiversal conflict yang membuatkan Multiverse of Madness, No Way Home punya isu multiverse tu nampak sangat-sangat petty. So yeah, that is really good sebab dia tak bermain dengan nostalgia bait ke apa benda ke. And then dicantikkan lagi pula dengan animation yang pelbagai. So kalau kau tengok setiap Spider-Man diorang ada animation style diorang sendiri. Macam dekat dalam dunia Miles dia menggunakan konsep macam 2.5D, ada ala-ala 3D plus 2D sikit. Lepas tu dekat dunia Gwen ada ditunjukkan macam diorang panggil animation mood ring. Maksudnya di background setiap watak dalam dunia Gwen ni beremotif dengan watak dalam babak tu. So bila setiap kali diorang sendiri, dia akan tukar dia punya colour jadi macam bluish, macam gloomy, macam painting. So it's really cool, really memang sangat-sangat cantik. And then banyaklah macam Spider-Punk dia gunakan konsep macam very grungy, very rebel, yang macam style tampal-tampal kertas apa semua tu. So memang nampak dia punya animation tu dia tekankan kenapa animasi ni take time untuk disiapkan, sebab memang diorang put on detail sampai kan dekat dalam babak, ada satu babak dia tunjukkan universe Lego Spider-Man that was created by 14 years old boy. So it's really cool benda-benda cerita dia tekankan detail-detail pada animation ni. Cuma sedikit kalau macam apa dia, kalau kita dah macam puji kan animation lah, dia punya story bagus semua, tapi apa yang tak bagusnya tentang filem ni? Bagi aku tak ada yang betul-betul tak bagus, tapi it's just a nitpicking. Macam kita nak sentuh sikit lah berkenaan apa yang macam mengganggu kita aku masa menonton tu adalah dia punya pacing dia memang laju. Pacing dia laju, lawak dia laju. Dia macam dia buat lawak, tak sempat nak habis lawak yang ni, dia dah pergi ke lawak yang next. So macam kau tak dapat nak tangkap. Dan dia banyak info tau dekat dalam satu babak. Contohnya bila membabitkan Spider Society, banyak babak kau tengok banyak Spider-Man, tapi dia macam kau nak tangkap tu satu persatu susah. So kau kena pergi ke second or third viewing baru kau betul-betul dapat tangkap
all the Easter eggs, all the information yang diorang cuba sampaikan. So that's the pacing tu laju. Dan kalau orang yang tak tahu sejarah tentang pembikinan filem Across the Spider-Verse ni, yang sepatutnya memang ada 2 part, diorang bahagikan Across the Spider-Verse part 1 and part 2. So diorang mungkin, orang-orang macam ni mungkin akan kecewa sikit bila melihat filem ni pada penghujungnya ada cliffhanger. Mula-mula dia nak letak nama filem ni part 1 part 2. So macam bila dah part 1 part 2, of course kita akan aware lah akan ada part 2 kan, akan ada cliffhanger. So macam aku sebenarnya aku tak ada masalah benda tu. Aku dah aware. Tapi untuk orang yang tak aware benda tu akan sedikit kecewa lah, sebab dah 2 jam setengah tiba-tiba cerita tak habis. Macam tu. Kena sambung. But then diorang tukar daripada part 2, diorang tukar kepada filem part 2 tu dia jadi Beyond the Spider-Verse pula. So dekat ujung tu dia announce lah, Miles Morales will return in Spider-Man Beyond the Spider-Verse. So yeah, overall aku rasakan memang filem ni dia menekankan cerita-cerita dengan elemen-elemen multiverse, dengan konsep-konsep dan juga animation yang sangat-sangat cantik. And now aku curious untuk nak tengok The Flash, macam mana orang kata The Flash punya story multiverse. Ada yang kata lagi best daripada Spider-Verse. I hope dia really does. Tapi still aku rasakan Spider-Verse ni dia boleh diletakkan di satu kelas yang tersendiri, sebab dia adalah sebuah animation dan dia tak perlu bergantung sangat kepada nostalgia bait. So ada beza tau bila kau tengok filem live action dengan filem animation. Kadang-kadang bila kau tengok live action, of course akan nampak effort dia orang macam lagi tinggi, sebab it's live action lah kan. Kau tak boleh saja-saja nak buat benda tu, kau kena panggil pelakon apa semua kan. Tapi untuk animation pun kita kena hargai juga, sebab nak buat animation tu sendiri pun bukan susah. Tak sesenang macam live action juga. So aku rasakan macam nanti aku tunggu dulu tengok macam mana. Aku tengok The Flash nanti, hopefully memang hit my expectation, hopefully. So kita tunggu di minggu depan lah kot. Maybe aku akan buat review filem The Flash nanti. So banyak betul filem-filem multiverse sekarang. Just aku sangat-sangat bersyukur sebab filem Spider-Verse ni mampu refresh balik konsep ataupun konflik multiverse dalam filem ni. And that's it, aku punya review. Kalau korang ada apa-apa komen, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Okay, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.